Ya, terima kasih. Dan saya membaca, Menteri, saya membaca berita berkenai kerajaan sedang menjalani ujian bagi petroleum secara bersasar. Dan sirang terangkan bagaimana ujian ini dijalankan dan mana ia dijalankan. Dan sama ada pada masa ini sesuai memandangkan harga barangan dan makanan melambung tinggi sebelum program sebelum cadangan subsidi bersasar. Sama ada dia akan cadangan pembaruan subsidi ini sama ada akan lagi meruncingkan masalah kenaikan harga barangan dan makanan, memandangkan petroleum merupakan satu komponen yang penting dalam CPI Consumer Pricing Index ataupun kadar inflasi. Sila jelaskan, Menteri. Sila Menteri, 2 minit kebetulan. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya setuju soalan ini pun sebenarnya pernah ditujukan kepada saya oleh Yang Berhormat mengenai isu ini, dan saya sebenarnya dalam jawapan saya sebelum ini pun bersetuju dengan implikasi kalau kita naikkan ataupun apungkan harga minyak ni kepada harga yang lebih tinggi. Kadar inflasi di Malaysia pada masa ini masih lagi terkawal pada 2.2% untuk suku tahun pertama kedua tahun 2022, tetapi baru-baru ini mencatat 2.8% untuk bulan Mei. Ada kenaikan sedikit. Manakala pada bulan yang sama kadar inflasi di negeri-negeri maju seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom mencecah 9%. Manakala Thailand pula 7% dan Filipina pun lebih 5%. Jadi kadar inflasi Malaysia ni boleh dianggap sederhana berikutan kawalan harga ke atas barangan dan juga perkhidmatan asas. Di samping penyediaan subsidi, kerajaan juga menyediakan bantuan tunai kepada golongan berpendapatan rendah. Bantuan keluarga Malaysia ni bantuan tunai langsung bentukannya pun 8 bilion ringgit. Jadi kalau kita lihat berhubung dengan subsidi bersasar, soalan Yang Berhormat tadi, kerajaan masih di peringkat awal penggunaan pengujian mekanisme pemberian subsidi petrol secara bersasar. Pengujian tersebut akan disusuli dengan pengujian yang lebih meluas dari segi beberapa kaedah lain dan juga bagi menguji kebolehsanaan mekanisme tersebut bukan saja di kawasan bandar tetapi juga di kawasan luar bandar. Perbangunan dan pengujian sistem subsidi bersasar juga dijangka memerlukan tempoh lebih kurang 3 hingga 6 bulan sebelum kita betul-betul bersedia untuk dilaksanakan di seluruh negara. Dalam pelaksanaan subsidi bersasar ini, kerajaan juga akan merancang pelaksanaan ini secara berfasa bagi memastikan ianya tidak mengakibatkan inflasi secara mendadak yang seperti disebut tadi atau menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi kita. Ini selaras dengan pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan untuk ayam contohnya, di mana bagi mengurangkan market distortions dengan izin, kerajaan telah meningkatkan harga siling ayam sebanyak 50 sen kg tetapi pada masa yang sama memberi bantuan tunai tambahan kepada golongan B40. Sejajar dengan pendekatan ini, kerajaan tidak akan menaikkan harga petroleum terus kepada harga pasaran tanpa subsidi memandangkan impaknya kepada inflasi. Walaupun harga RON 95 yang RM2.05 ini adalah lebih kurang 50% daripada kos harga sebenar tanpa subsidi. Dengan itu, strategi kerajaan adalah untuk memastikan pelaksanaan menggantikan subsidi secara pukal dengan kombinasi subsidi bersasar dan bantuan tunai itu mestilah dilakukan secara berperingkat. Terima kasih Yang Berhormat.